Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Jikalau dalam topik yang lepas, kita sudah melihat berkenaan dengan pengeluaran makanan, penghasilan makanan dan sebagainya. Kali ini, kita ingin melihat kepada topik yang berikutnya, iaitu makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okey, baiklah. Kalau dalam topik yang lepas, kita sudah melihat bagaimana pemakanan ini memberikan kesan kepada kesihatan manusia. So, sekarang kita pergi kepada satu terma, satu istilah yang dinamakan sebagai makanan kesihatan. So, apakah yang dimaksudkan dengan makanan kesihatan ini? Makanan kesihatan ini adalah bahan semula jadi yang terkandung dalam gizi seimbang yang juga kita pernah belajar sebelum ini. Yang mana makanan kesihatan ini ataupun healthy food yang selalu kita sebut, dia akan mengekalkan kesihatan manusia serta tidak mempunyai bahan kimia dalam proses pembuatannya. Nampak baik kan? Tapi sebenarnya ada beberapa isu, beberapa masalah yang selalu timbul apabila kita nak berkatakan tentang makanan kesihatan ini. Yang pertama, kebolehdapatan makanan kesihatan. Sebab makanan kesihatan ni makanan yang sihat sebenarnya orang selalu kata susah untuk kita peroleh. Yang kedua, harga makanan kesihatan ni yang dikatakan agak tinggi. Tapi sebenarnya makanan kesihatan kalau kita fikir yang terlalu fancy dengan packaging yang cantik memanglah agak mahal dan susah nak dapat. Tapi sebenarnya dengan memilih sumber makanan tempatan yang betul, sebenarnya kita boleh mendapatkan makanan kesihatan tanpa berasa susah untuk mendapatkannya ataupun mengeluarkan kos yang tinggi untuk mendapatkannya. Okey, kalau makanan kesihatan tadi kita bincangkan tentang makanan yang boleh bekalkan kita dengan perkara yang baik, gizi seimbang dan sebagainya. Kita pergi kepada istilah yang kedua iaitu suplemen kesihatan. Apa maksud suplemen ni? Suplemen ni sebenarnya adalah bahan nutrien yang kita ambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair, serbuk dalam kuantiti ataupun dos yang tertentu. So bahan nutrien seperti mineral, vitamin dan berbagai-bagai lagi biasanya terdiri daripada kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan yang tinggi. Sebagai contoh yang sekarang ni zaman-zaman COVID orang ambil vitamin C. Sebenarnya vitamin C kita boleh dapat daripada buah-buahan. Tetapi kan kita ambil yang pil yang kita larutkan dalam air itu sebenarnya dalam kuantiti yang kecil tapi berkepekatan tinggi. Tetapi segala pengambilan suplemen ini perlu untuk mengikut dos yang bersesuaian dengan keperluan kesihatan. Cuma masalahnya setiap orang dia mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Kadang-kadang keperluan badan dia berubah-ubah. So, dos yang tepat, yang paling betul untuk pengambilan suplemen kesihatan ini sangat sukar untuk kita tentukan. Dan kalau kita ambil terkurang atau lebih bahaya kalau kita ambil suplemen ini terlebih, dia boleh memberikan kesan buruk kepada diri kita sendiri. So, that is suplemen kesihatan. Kita dah bincangkan tentang makanan kesihatan, suplemen kesihatan dan sebagainya. So, di negara kita ada satu dasar yang dinamakan sebagai dasar keselamatan makanan kebangsaan. Yang mana dasar ini telah dilancarkan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. So, kenapa dasar ini dibuat? So, tujuan dia adalah untuk melindungi pengguna-pengguna macam kita ni di Malaysia daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang boleh mengancam kesihatan, boleh mengelakkan, melindungi kita ni daripada penipuan makanan kesihatan dan suplemen serta melindungi kita daripada perdagangan makanan tempatan dan global. Kalau tadi kita dah cerita tentang suplemen kesihatan kan, so ada satu lagi badan yang terlibat dalam berkenaan dengan suplemen, ubat dan sebagainya iaitu Pihak Berkuasa Kawalan Dadah PBKD di bawah Kementerian Kesihatan Manusia, yang mana pihak berkuasa ini sebenarnya diberikan amanah untuk menilai, untuk mendaftar, untuk memantaukan segala suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum ubat-ubatan ataupun suplemen kesihatan ini dihasilkan. Termasuklah sekarang ni orang sibuk kata vaksin COVID dan sebagainya juga diluluskan oleh pihak berkuasa kawalan dadah ini sebenarnya. Okey, itulah tadi berkenaan dengan makanan kesihatan,
berkenaan dengan suplemen dan juga macam mana suplemen ini dikawal oleh pihak yang berkenaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu saja topik pelajaran kita pada kali ini. Kita berjumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.